4.1 Perbezaan pendapat dalam menentukan elok atau tidak eloknya sesuatu. Adakah ia bergantung kepada ketentuan akal atau syarak? Maturidiyah berpendapat ia bergantung kepada ketentuan akal. Asy'ariyah pula berpendapat ia bergantung kepada ketentuan syarak. Ringkas ceritanya, arad misalnya, baik atau tidak baik ditentukan oleh apa? Kita nak kata baik atau tidak baik itu sesuatu dengan akal ke atau dengan syarak? Maturidiyah kata dengan syarak, dengan akal. Kalau seseorang itu ada akal tak dapat syarak pun, dia akan ditanya juga besok oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab ada akal. Asy'ariyah kata tidak, dengan sebab syarak. Oleh kerana syarak kata haram, maknanya tak bagus, tak elok lah. Dengan sebab itu manusia ni akan disoal nanti. Kedua-dua golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah menerima kalam Allah yang sebenarnya ialah kalam nafsinya. Tetapi adakah kalam nafsi pula, silap dah. Kalam nafsi Allah itu boleh didengar atau tidak? Kata Maturidiyah, tidak boleh didengar. Apa yang didengar oleh Nabi Musa AS misalnya hanyalah sesuatu yang menunjukkan kalam nafsi Allah sahaja. Asy'ariyah pula berpendapat ia boleh didengar, mana ada mungkin, ada kemungkinan menurut akal. Walaupun menurut syarak lain ceritanya. Mereka ni banyak bersandar kepada akal. Sebab itu kalau kita buka buku Asy'ariyah yang pertama, Ummul Barahin atau Matan Sanusi, orang panggil Matan Sanusi, dia sebut hukum akal 3: wajib, mustahil, harus. Fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamu, wal mustahil ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, wal jaiz ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamu. Mula-mula lagi muka surat pertama, kitabnya kecil saja, tapi itu asas. Apa itu wajib? Iaitu sesuatu yang tidak dapat digambarkan oleh akal. Akal tak boleh terima, tiadanya tu tak boleh terima. Mustahil ialah sesuatu yang akal tak boleh terima adanya tu tak boleh terima. Harus ialah sesuatu yang akal boleh terima, ada dan boleh terima tiadanya. Itu maksud harus, menurut hukum akal. Tiadanya tu misalnya sifat kekal Allah SWT, itu wajib. Siapa kata wajib? Akal kata. Ialah dalam Quran pun ada. Memang Asy'ariyah pun dipakai juga Quran, cuma dia guna akal juga. Sifat kekal Allah SWT wajib ke, mustahil ke, harus? Sebab kalau mengikut akal 3 tu tak lari daripada 3. Mereka kata wajib sebab akal manusia yang sejahtera tidak boleh terima tidak ada sifat itu pada Allah, sedangkan dia tu Tuhan. Tak boleh terima, tak ada. Kalau dia tak ada, macam mana? Kalau sifat tu tak ada pada dia, takkan Tuhan. Jadi sifat itu sifat yang wajib lah bagi Allah. Itu cara dia, metod dia. Mustahil, Allah itu misalnya tuli, mendengar tawannya tuli itu akal tak boleh terima adanya pada Tuhan. Yang akal tak boleh terima adanya pada Tuhan, pada benda lain itu boleh jadi ada, pada Tuhan itu tak boleh terima, bermakna itu mustahil. Dan begitulah seterusnya. Ya, boleh didengar atau tidak boleh didengar, ada khilaf di sini. Yang ketiga, Allah tidak mentaklifkan manusia dengan sesuatu yang tidak mampu dipikulnya. Demikianlah pendapat Maturidiyah. Orang panggil taklif ma la yutaq. Dalam istilahnya dipanggil taklif ma la yutaq. Membebankan dengan sesuatu yang tidak mampu dipikul oleh mana? Maturidiyah kata tak mungkin. Allah tak akan buat begitu. Dari segi akal pun tak boleh terima.
Dari segi akal pun tak boleh terima. Sebab Tuhan tu kan Maha Adil, Maha Mengasihani, Maha Lembut. Takkanlah dia nak beban manusia dengan sesuatu yang tidak mampu dia buat. Lepas tu manusia tak mampu buat, dia bubuh dalam neraka pun. Takkanlah macam tu. Itu kata Maturidiyah. Demikianlah pendapat Maturidiyah. Asy'ariyah pula berpendapat ia boleh jadi berlaku. Maksudnya menurut akal. Menurut akal. Sebab mereka ni guna akal. Boleh jadi berlaku. Kepada Allah ia adalah sesuatu yang harus, bukan mustahil. Ini menurut Asy'ariyah. Al-Isfiraini dan Al-Ghazali adalah antara tokoh Asy'ariyah yang tidak bersetuju dengan Asy'ariyah dalam masalah ini. Mereka ni tak setuju. Dia tak mahu pakai Asy'ariyah. Padahal dia Asy'ariyah. Tidak jadi keluar pun dia daripada Asy'ariyah dengan sebab dia tak setuju dengan Abul Hasan Asy'ari dalam masalah ini. Apatah lagi nak kata dia keluar daripada Ahli Sunnah? Tak ada. Tetap orang terima sebagai tokoh Ahli Sunnah wal Jamaah. Empat, menurut Maturidiyah Allah tidak berlaku zalim. Mustahil pada akal Tuhan berlaku zalim. Asy'ariyah pula berpendapat tidak mustahil pada akal, tidak mustahil. Sebab apa? Ini ialah kalau kita nak bincang panjang, ni apa maksud dia kata begitu, jadi benda tu berlaku ke dia, itu cerita lain. Dia kira dari segi akal, dia pun tak terima juga. Cuma akal, dari segi akal tidak mustahil. 4.5, menurut Maturidiyah mengenal Allah wajib atas seseorang dengan sebab ia berakal. Menurut Asy'ariyah pula ia wajib dengan sebab syarak, bukan dengan sebab akal semata-mata. 4.6, menurut Maturidiyah setiap perbuatan Allah mesti ada hikmat dan illatnya. Sedangkan Asy'ariyah berpendapat tidak, malah tidak boleh dikatakan begitu. Tak boleh kata ada illat. Tak boleh. Dia suka hati dia. Sebab dia tu betul-betul bebas. Tak ada kerana ni. Nak kata kerana ni tak boleh. Menunjukkan dia lemah. Kalau itu pada pendapat mereka. Maturidiyah tak setuju. Maturidiyah tak setuju. Cuba tengok. Sama-sama yang diterima. Masing-masing tu terima sebagai ahli sunnah. Terima. Bahkan jadi sifat 20 tu pun pinjam dengan Asy'ariyah. Asalnya sifat 13 saja. Pinjam daripada Asy'ariyah. Terimanya sampai begitu. Tapi kita tahu ke yang mereka juga ada berbeza pendapat, dan perbezaan itu dalam masalah akidah lah. Kenapa boleh berlaku perbezaan? Macam tadi, pergi ke situ juga. Sebab ini forum, boleh berlaku. Dan perbezaan para forum tidak menyebabkan seseorang itu keluar daripada daerah Ahli Sunnah wal Jamaah. 4.7, Maturidiyah berpendapat iman muqallid, orang yang mengikut orang lain semata-mata tanpa menggunakan pemikiran sendiri adalah sah. Asy'ariyah pula berpendapat tidak sah, kerana syarat sah iman di sisi mereka ialah mengetahui setiap masalah akidah dengan dalil akli yang utuh. Tak boleh ikut-ikut, tak boleh taklid. Maturidiyah kata boleh. Maturidiyah kata sah akidah, dia ikut saja. Kalau tak sah, macam mana orang bodoh? Itu soalan. Macam mana orang bodoh? Yang bodoh tak tahu apa. Budak kecil, dia mati di bumi sebagai orang Islam juga, diuruskan sebagai jenazah orang Islam juga. Kenapa kita kata dia Islam? Semata-mata kerana turutlah, ikutlah, itulah taklid. Sah pun. Asy'ariyah kata yang kita bincang ni bukan yang itu. Itu ada khilaf lah. Yang kita maksud ni yang akil, yang baligh, bukan yang bodoh, yang gila tu, yang kanak-kanak tu. Jadi ada tengok, ada khilaf. 4.8, manusia mempunyai usaha dan ikhtiar dalam melakukan sesuatu perkara. Usaha dan ikhtiarnya lah yang memberi bekas terhadap sesuatu yang dibuatnya. Demikianlah pendapat Maturidiyah.
Tetapi Asy'ariyah berpendapat semua perbuatan ikhtiari manusia berlaku dengan kudrat Allah semata-mata. Allah jualah yang memberi bekas pada semua perbuatannya. Ini pun perbincangan panjang. Tapi itulah nak ceritanya, perbezaan itu ada. 4.9, menurut Maturidiyah iman tidak bertambah dan berkurang. Sebab dia kan pengikut Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah memang kata begitu. Sedangkan menurut pendapat yang masyhur dan popular di kalangan Asy'ariyah ialah iman boleh bertambah dan berkurang. Macam kita sebut tadi. 4.10, Asy'ariyah berpendapat taubat orang yang sedang nazak tidak diterima Allah. Sedangkan Maturidiyah berpendapat taubatnya masih diterima Allah. 11, Maturidiyah, menurut Maturidiyah menganggap dan merasai sesuatu dengan panca indera bukanlah ilmu. Itu bukan ilmu lagi. Ia tidak lebih daripada sarana untuk mendapat ilmu. Sedangkan Asy'ariyah sudah mengiranya sebagai ilmu. Itu ilmu dah, termasuk ilmu dah. 12, kata Maturidiyah, orang celaka boleh menjadi bahagia dan orang yang bahagia pula boleh menjadi celaka. Sementara golongan Asy'ariyah pula berpendapat kecelakaan dan kebahagiaan seseorang itu hanya akan pasti ketika ia meninggal dunia. Penghujung hidupnya lah yang menentukan sama ada ia seorang bahagia atau celaka. Kalau mati sebagai seorang Islam, bahagia. Bahagia dia ditentukan oleh hujung hidup dia. Itu kata Asy'ariyah. Maturidiyah kata tidak. Kalau semasa hidup dia di muda lagi, dia bahagia, bahagialah. Kenapa kita nak kata celaka pula? Tak kira hujung tu, kira ya sekarang. Tengok, ada berbeza. Yang tu kira hujung, yang dia kira sekarang. Itu beza dia. 4.13, bagi Maturidiyah orang kafir tidak boleh dimaafkan, diampunkan Allah menurut akal. Sebab mereka ni semua guna akal. Sedangkan bagi Asy'ariyah kalau menurut akal boleh saja, memang boleh kalau menurut akal. Tetapi menurut syarak pula tidak boleh. Menurut syarak ni berdasarkan Quran, hadis lah, tak boleh. Kalau akal boleh. Sebab Allah kehendak dia tidak terbatas, tak ada siapa pun boleh sekat. Tapi berdasarkan janji dia, kalau macam ni kekal neraka, tak boleh lah. Empat 14, menurut Maturidiyah sifat takwin, panjanglah ni ya, panjanglah kalau nak baca semua ni. 16 lah kita langkah-langkah. Maturidiyah dan Asy'ariyah berbeza pendapat tentang sifat kun fayakun, yang dengannya Allah menjadikan segala sesuatu. Maturidiyah berpendapat ia kinayah kepada segeranya penciptaan Allah, cepat bila dia nak jadi terus. Itu maksud kun tu, bukan kata kun. Walaupun dalam Quran kata ayyaqula lahu kun fayakun, walaupun kata-kata dia sebut kata, sebenarnya itu tidak. Itu kinayah kepada segeranya, cepatnya, tidak terhalangnya walaupun sedetik, terus menjadi apa yang dikehendaki oleh Allah. Ia bukan perkataan sebenar, dikatakan perkataan hanya secara majaz sahaja. Ini bahasa kiasan saja, kata dia. Asy'ariyah pula berpendapat kejadian segala sesuatu berkait dengan kalam azali Allah Subhanahu Wa Taala, dan perkataan kun itu menunjukkan kalam azali dia. Yang sebenarnya jadi dengan kalam azali dia, perintah dia yang azali, yang tidak berhuruf, tidak bersuara, kalam nafsi. Itu mengikut mereka gitu. Kita langkahlah banyak ni. 20. Yang ke-20, mereka berbeza pendapat tentang kemaksuman para nabi. Asy'ariyah menafikan kemungkinan para nabi melakukan dosa-dosa besar secara mutlak. Kalau dosa besar secara mutlak tak boleh nabi, tak boleh. Mereka hanya mengharuskan berlaku dosa-dosa kecil pada para nabi secara tidak sedar. Dia ada, tidak sedar boleh. Dosa kecil, tapi dosa kecil dia terima tu. Ada juga di kalangan Asy'ariyah orang-orang yang menafikan kemungkinan
Para nabi ada melakukan dosa-dosa secara mutlak, tak kira besar atau kecil, sebelum menjadi nabi atau selepas menjadi nabi, tak kira, dalam semua keadaan. Al-Isfiraini dan Qadhi Iyad, seperti ini mereka kata semua, dalam semua keadaan. Beginilah pendapat Maturidiyah. Maturidiyah kata dalam semua keadaan tak boleh berdosa, dosa besar, dosa kecil, sebelum menjadi nabi, selepas menjadi nabi, tak boleh. Inilah yang disokong oleh Al-Isfiraini, ini orang Asy'ariyah. Qadhi Iyad, ini pun orang Asy'ariyah, tapi berbeza dengan asal mazhabnya. 5. Contoh-contoh perbezaan pada furu' akidah antara Asy'ariyah dan tokoh-tokoh Ahlussunnah wal Jamaah yang lain. Habis dah Asy'ariyah dan Maturidiyah, saya bagi 20, yang sebenarnya mengikut Al-Bayadhi ada 50 lebih kurang.